jadikan dia supaya kita mengabdikan diri kepadanya. Pasti kita kena tahu dulu. Setelah daripada kita tahu, hendaklah kita melaksanakan apa yang kita tahu. Itulah inti kita nak pakainya ilmu pengetahuan yang kita ada. Kerana manusia yang tahu akan tetapi dia tak mahu hendak melaksanakan ilmu pengetahuan dia, maka dia tak ada lebih daripada binatang ternakan. Sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Ta'ala memuliakan kita sebagai anak Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan anak Adam. Anak Adam ni Tuhan muliakan dia dengan akal fikiran, dengan ada kekuasaan yang Allah Ta'ala itu berikan kepada dia, tak serupa dengan Tuhan beri kepada makhluk yang lain. Apabila kita tahu kata Tuhan memuliakan kita, utamanya muliakan dengan akal fikiran. Dengan sebab itu, apabila manusia kita ni tak tahunya harga akal fikiran dan tak tahu cara nak gunanya akal fikiran yang Tuhan berikan kepada kita, disitulah dia mula nak khianatkan akal dia. Apabila manusia itu mengkhianatkan akal yang Tuhan berikan kepada dia, nescaya dia adalah tak beza di antara perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan. Seperti asy-syaitanir rajim. Tuhan berikan akal fikiran kepada dia, tetapi dia tak gunakan akal fikiran untuk kira dan fikir nak selamatkan diri dia. Dia adalah sejenis daripada jin. Fakana minal jin. Dia adalah daripada jin yang Tuhan jadikan tujuan sama dengan kita, iaitu manusia. Hanya tujuan satu, iaitu mengabdikan diri kepada Tuhan. Apabila Allah Ta'ala memuliakan kita, wa hamalnahum fil barri wal bahr, Allah Ta'ala memuliakan dia duduk di atas bumi, duduk di dalam laut. Duduk atas muka bumi ni pun mulia, duduk di dalam air laut pun dia tak tergelar, dengan sebab Allah Ta'ala itu berikan kurniaan dia dengan tidak terhingga. Wa faddalnahum, dan Tuhan memuliakan anak Adam ini ala kathirin mimman khalaqna tafdila, daripada perkara Tuhan jadi sebagai kemuliaan yang tidak boleh terhingga. Sidang Jumaat yang dirahmati, kita hari ini duduk di dalam masyarakat penuh benar dengan perkara yang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala nak menghinakan kita. Tapi kita sebagai manusia tak sempat dan tak ada nak tengok terhadap rancangan-rancangan yang mereka itu nak menghinakan kita. Dengan sebab itu, kita terlibat dengan perkara yang manusia, dengan perkara yang musuh Allah Subhanahu wa ta'ala nak menghinakan kita, sedangkan kita itu tak tersedar. Nak menghinakan kita, yakni menghabiskan daripada kita akal fikiran. Dia hatta dadah mai kita. Nak khianatkan kita, dia hatta akan cara-cara nak membangunkan nafsu kita, bukan tempat yang kita itu nak turunkan nafsu.
Maka apabila manusia itu hilangkan akal dan mendahulukan akan hawa nafsu dia, maka disitulah Allah Ta'ala kata kepada kita, kita cuba perhati tengok, balhum adall ulaika humul ghafilun, ulaika kal an'am balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itu seumpama binatang ternak ke, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak ke itu lagi. Kenapa terjadi gitu wahai Allah? Ulaika humul ghafilun, karena mereka itu adalah mereka yang lalai. Lalai ini makna kata kita pejam mata, kita gedik kaki, kita hanguk kepala, kita gediknya anak tangan kita, jari kita di atas arah jalan ni yang kita nak pergi, perkara yang kita itu tidak tersedar. Tak ada duduk di atas ajaran hak nak menghasilkan kebajikan untuk umur kita, diri kita, itu bukan. Itu adalah mereka yang ghafilun, yang lalai. Lalai daripada tujuan asal yang Tuhan menjadikan dia. Sebab itulah hari ini kita tengok masyarakat kita, dua perkara yang musuh Allah Ta'ala itu tengok dan berjaya mereka itu tubuhkan kita. Bukan sekadar coba, ya tubuhkan kita, wan ya ber kepada kita untuk mematikan umat Islam dan umat yang lain daripada umat-umat manusia. Kerana abna al-qiradati wal khanazir minal yahud, daripada Yahudi ini, dia ada di dalam protokolat dia i'tiqad terhadap orang lain daripada jenis bangsa lain daripada dia kata mereka itu binatang ternak ke belaka, walaupun duduk di dalam rupa manusia sekalipun. Sebab itu dia kaji kata, manusia kita ni nak boleh hancurnya nama manusia, pasti kena gutuh dua perkara. Yang pertama akal fikiran, yang kedua masalah syahwat. Juga satu lagi kajian baru, kerana terkadang sebab orang bergantung dengan masjid, bergantung dengan alim ulama, bergantung dengan pendakwah, bergantung dengan ketua, bergantung dengan pemimpin, bergantung dengan rumah tangga, peribadi dan sebagainya, dan keluarga dan sebagainya, membawa manusia tadi itu adanya kekuatan untuk nak talakkan perkara-perkara itu, jadi tak telajak mana. Lalu dia mikir satu rancangan baru untuk nak umat manusia itu jadi menyeleweng daripada tujuan asal. Dia utuskan, mengadakan, orang panggil kata afkaril munharifah, cara-cara memikir yang memunahkan kita. Apabila kita mikir lagu tu, salah kata punah. Hak ni boleh pakai setiap segi. Orang politik pun terlibat, orang ekonomi pun terlibat, orang agama sendiri pun terlibat, apatah lagi awamun nas, orang biasa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita hari ni memanglah kita tahu kata kita hidup di dalam dunia globalisasi, dunia yang tidak ada sempadan, yang boleh kita itu boleh tengok dengan mata kepala. Dunia yang tidak ada sempadan ni makna lagu mana? Yakni dunia yang tidak ada kira di antara garis halal ataupun haram, tegah ataupun suruh, boleh ataupun tak boleh, tak kira. Aku kira sekadar mana aku boleh. Terkadang dalam media perniagaan, kalau kita nak turun unek-unek agama, bila kita nak kaya? Ni masyarakat bandar banyak orang mikir lagu ni. Kita tak apa, kita duduk tempat kita gini, tapi anak cucu kita hak kita hantar pergi duduk ngaji di bandar. Gapo cara mikir yang mereka itu duk bubuh? Hingga di dalam universiti, dalam jamiah sendiri pun ada percaraan mikir ni. Kalau kita nak kira halal haram, payah. Bila nak kaya, buka duit bunga, buka cara wak rempa, buka cara risuah.
semua berbagai-bagai bab muamalat untuk nak boleh dengan cara cepat. Apa manusia sanggup nak buat lagu tu? Kerana pemikiran dia tadi telah ubah dengan teori. Yang ubah dengan cara memikir. Cara memikir ni bahaya. Apabila masuk di atas seseorang, orang tadi tu tak kenal walaupun ibu, walaupun bapa, walaupun bakar, walaupun ketua, walaupun siapa, lah dia tak kira. Sebab itulah cara memikir ni adalah satu perkara yang nak memabukkan kita juga. Fi sakaratihim ya'mahun, duduk di dalam benda yang jadi kaya, benda jadi mabuk, tak terkhabar mereka itu. Media politik kita kata tak ada kira. Asal aku boleh je politik, aku nak buat lagu mana, wasilah lagu mana, tak apa. Media di dalam kita nak jadi ketua, yalah juga. Sebab itulah umat 3 wilayah kita, kenapa tak sangat ada kedudukan seumpama kedudukan umat-umat yang lain di dalam ini negara. 70 lebih negara di dalam negeri kita ni, kalau kita kira sama ya kita dengan mereka. Akan tetapi dengan sebab cara memikir kita yang tak sempat dengan cara memikir mereka, kita berasa kata tengok benda hak kecil jadi besar. Kalau kita nak kata tengok kucing jadi singa, tengok duit sekok 2 kok jadi berjuta. Ini masalah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan agama ni mari kepada kita supaya nak jagakan akal fikiran. Jaga akal fikiran daripada faham yang salah, daripada pahaman yang tak benar, tak betul, supaya kita tadi duduk di atas jalan. Nak duduk di atas jalan pasti kena pergi dengan ilmu pengetahuan, bukan pergi dengan semangat, bukan pergi dengan adat wa taqalid, pergi dengan rabuk, pergi dengan suasana kita duduk hari ya lah, bukan lagu tu. Yang nak pergi kena pergi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang proses daripada Allah Ta'ala dan Rasul, mari pakai dalam hari ya kita. Cuma kita sebagai umat Islam duduk di dalam negara yang bukan Islam. Memang kita duduk di dalam negara bukan Islam, tetapi hak kita sama, bahkan lebih banyak daripada negara yang pegang jawatan ibu negeri itu Islam lagi. Seolah kita nak royak kepada umat kita di sini kata, kalaulah akal fikiran kita faham betul dengan cara-cara yang dikandaki oleh agama kita, nescaya kita tak dikamadiankan, tak duduk di belakang, bahkan yang kena duduk depan. Di sini kita kena sempat, kena pergi dengan cara, kerana sitik hak dalam negara kita ni, kalau kita nak buat tak habis kita nak kira. Habis umur kita ni, terkadang projek hak kita nak buat, hak kerajaan kita buka dalam negara ni tak habis, banyak. Sebab itulah mari kita pakat jagakan fikiran kita. Mari kita pakat ambil ilmu yang sah, ilmu yang sahih, barulah akal fikiran kita ni faham betul. Ilmu yang sahih kena ambil daripada mereka yang faham tadi itu sah. Kita tahu lagu mana kata sah, tengok piaku dia. Dunia Islam aku kedak orang ni, kerajaan aku kedak, sama-sama orang Islam kita aku kedak. Dan cakap dia, cara memikir dia, cuba kita terang dengar tengok. Sebab itulah qadhiyah pradin, masalah kita dengar ni adalah utama sekali. Kerana dengar ni hari Jumaat ni seumpama ni wajib kita dengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, Quran di situ katanya Mujahid Ibn Jabr sebagai anak murid bagi Abdullah bin Abbas, Al-Quran huwal khutbah.
di situ daripada akhir ayat surah Al-A'raf, apabila dibaca khutbah, umpama kita duduk ni lah, apabila dibaca lalu Tuhan kata fastami'u, maka hendaklah mung tadi itu hai umat, hai manusia, dengar apa? Dengar untuk nak kira, nak memikir. Sebab itulah maaflah kita kata kita pula proses tahmim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ni orang ahli sungguh. Banyak di kalangan umat Islam kita ahli ramai hari ni. Kita guna yo ibu hati. Karena di sini ya tak sama dengan kita mengajar lepas maghrib. Tak sama dengan kita mengajar lepas subuh. Kenapa? Kerana hak kita duduk hari ni wajib daripada syarat kita kena dengar, terutama orang lelaki. Fastami'u, dengar. Kamar dia tu hanya dengar dengan telinga saja. Lah. Wa ansitu. Kamar dan hendaklah kita tadi tu perhati dengan hati. Jangan dengar kamar dia kelik, sudah lah kita lagu tu. Wa ansitu ni mendengar dengan hati. Hawak apanya ya Allah? Kalau aku dengar dengan telinga, dengar dengan hati, aku boleh fikir dengan akal fikir, aku boleh gapo ya Allah? La'allakum turhamun. Harap-harap kamu tu masuk di dalam rahmat aku. Semua kita ni nak kepada rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada rahmat Allah Ta'ala, walaupun sedetik saja, satu saat saja, satu minit, winati saja, nascaya hancur hidup kita. Ni kita nak faham. Kerana al-fahm, faham tadi itu wajib kita kena faham. Terutama pemuda-pemudi kita yang ada di dalam masjid kita, dalam kampung kita ni. Kamu adalah orang yang Allah Ta'ala muliakan kamu. Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih pada kamu. Orang yang umat tadi itu harapan terhadap kamu. Jangan kita guna umur kita, masa muda kita untuk menghilangkan akal fikiran kita, untuk kita memuaskan hawa nafsu kita. Lah bukan lagu tu. Kita nak puas gapo, nak gapo dunia, ya bukan tempat puas, ya bukan tempat sudah dunia. Kena masuk syurga dulu, lalu Tuhan kata, cuba kita perhati. Terutama orang yang ada gapo, orang yang kata berasa nak tu kuat je. Cuba dengar ayat Tuhan kata, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka itu ahli syurga apa yang dia hendak di dalam syurga esok. Khalidina fiha abada, kekal duduk dalam tu selama-lamanya. Ingat hani molek. Terkadang ayat Quran satu ayat boleh ubahkan orang daripada tangis hendak gitu jadi gitu. Satu ayat. Seumpama orang dulu, salafus salih dulu, dia kerja menyuri. Lalu dia kerabat rumah orang, dengar tuan rumah baca, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Mung tak berasa cocok masuk dalam hati ke terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kamu, cocok masuk sini. Sebab Quran ni benar makan hati. Kerana dia adalah roh bagi roh, hati bagi hati. Sebab itulah turun selalu tangi. Berasa nak ubah. Sampaikan dia boleh naik jawab jadi alim ulama pula lepas pada tu. Dengan satu ayat. Kalau gitu, kita sebagai ketua, sebagai pendakwah sidang Jumaat yang dirahmati, sebagai khatib, hendaklah kita siap sediakan molek, tempat kita ada, masa kita ada, usaha cedek biarkan molek. InsyaAllah kita gunakan lidah kita, panggilnya manusia kembali kelik kepada kebenaran yang sepatut manusia itu duduk di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, fattaqullaha ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala beri kita hidup dunia ni sekali sahaja. Tak mari dah kali yang kedua. Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Lepas daripada kita hidup ni, nescaya kita akan kembali kelik kepada tanah semula. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah Allah Ta'ala jadikan kita boleh jalan tahun kabami ni. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala jadikan kita daripada tanah dan Tuhan kita jalan tahun kabami ini. Tak lama lagi kita akan kembali ke kabami semula. Lepas daripada tu kita akan keluar tubik mai pada alam akhirat yang kekal abadi. Kalau gitu kita duduk dari negara ini, jangan sama sekali kita faham kata arwah kita ini, roh kita ini tanasuh. Lagu mana? Anak muda kita banyak faham lagu tu. Tak apalah, kita mati kita hidup pula sekali lagi. Kita mati kita mari pula ke dunia sekali lagi. Ini bukan pegangan iman orang yang beriman. Orang yang beriman bukan pegangan dia lagu tu. Banyak di kalangan orang ngaji hari ni dalam universiti sendiri faham terhadap faham tu. Sebab tu dia langgar belakang. Dia tak ada break tak makan. Sebab apa? Sebab akal dia penuh. Tapi nak faham kata dak. Allah Ta'ala jadikan kita umur kita sekali ni sahaja. Lepas daripada ni kita akan turun kubur. Lepas pada kubur tu tubik ala akhirat. Situlah nak ukur kata kita nak hadap kanan ke kiri. Kalau kanan ilal jannah. Nas'allahu Ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum min ahli jannah. Allahumma amin. Wa imma min ahli an-nar. Nas'alullah Ta'ala as-salama wal afiyah min ahli an-nar. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Sehari yang kita akan bangun tubik daripada kubur, kita tak boleh cakap apa-apa, malaikat apa hak Tuhan izin pada kita, maka hari itu terbagi pada dua pihak. Hak ning kumpulan menujukan kepada bahagia, hak ning menujukan kepada kecelakaan. Maka kita pilihlah diri kita. Ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, badiru, cepat dengan amalan kita. Hammat umur kita windah. Ni kita masuk tahun baru hak miladi. Hari ni kita duduk dekat dah dengan nak akhir bulan pula. 10 lagi habis bulan pertama. Naik bulan kedua pula. Hari-hari ning makna kata cepat sangat. Cepat, seriap. 4 tahun, 5 tahun tak ada nak kira hari ni. Dengan sebab itu hasibu anfusakum, kira dulu diri kita qabla an tuhasabu. Belum daripada kita itu akan diletakkan, akan didatangkan pada hari hisab, barulah kita tak jadi orang yang rugi hidup di atas muka dunia yang sementara ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidin
واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ شبابنا من أفكار المنحرفة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.